Novel coronavirus yang bermula di Wuhan dinamakan sebagai COVID-19. Coronavirus adalah salah satu famili virus yang lazimnya menjangkiti saluran pernafasan. Novel coronavirus pula merujuk kepada spesies baru virus dalam famili coronavirus yang belum pernah ditemui oleh manusia. Virus ini boleh merebak sesama haiwan dan manusia. Jangkitan virus ini adalah sama seperti jangkitan sesama yang lain dan komplikasi lebih teruk pada golongan lemah imunisasi badan. Bagi menghalang penularan virus ini, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac 2020. PKP yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengehatkan pergerakan rakyat supaya rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Pelaksanaan PKP ini telah memberi impak yang besar kepada rakyat iaitu sebagai seorang pengguna untuk mengamalkan norma baharu dalam menghadapi pandemik ini. Pengguna perlu mengubah tingkah laku mereka, sikap dan tabiat membeli akibat daripada kewujudan wabak ini. Pandemik COVID-19 juga memberikan kesan yang amat besar kepada pengguna. Berikutan kes COVID-19 semakin meningkat. Kerajaan telah mewajibkan rakyat untuk mengambil suntikan vaksin bagi melindungi diri mereka. Vaksin diberikan untuk membantu merangsang sistem ketahanan semula jadi badan bagi mengurangkan risiko mendapat jangkitan kuman atau virus. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti persepsi para pengguna di Malaysia terhadap kemudahan perbelanjaan online semasa pandemik COVID-19. Kami juga ingin mengkaji kesan kepada para pengguna yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Selain itu, kajian kami adalah untuk mengkaji tahap kesedaran para pengguna terhadap pengambilan suntikan vaksin COVID-19. Dapatan kajian, jadual 1 dan graf 1 menunjukkan status responden iaitu jumlah keseluruhan adalah 80 orang responden yang memberi respon. Seramai 67 orang daripada 80 orang bersamaan dengan 83.8% adalah responden bujang, manakala yang bakinya adalah 13 orang bersamaan dengan 16.2% responden yang berstatus berkahwin. Jadual 2 dan graf 2 adalah menunjukkan bahagian jantina. Seramai 21 orang bersamaan dengan 26.30% adalah responden lelaki, manakala 59 orang bersamaan dengan 73.8% adalah responden perempuan. Jadual 3 dan graf 3 adalah menunjukkan bahagian bangsa pula. Seramai 61 orang bersamaan dengan 76.30% responden adalah berbangsa Melayu yang memberi respon di dalam Google Form. Dan manakala seramai 18 orang bersamaan dengan 22.50% merupakan responden daripada India, berbangsa India, dan bakinya seorang responden daripada lain-lain bangsa. Manakala untuk bangsa Cina adalah kosong responden. Jadual 4 dan graf 4 menunjukkan bahagian pekerjaan responden yang menjawab Google Form. Pekerjaan paling banyak adalah sebagai pelajar, iaitu seramai 36 orang responden dengan persamaan 45%. Manakala pekerjaan dalam industri dan pekerja sendiri masing-masing mempunyai jumlah yang sama, iaitu 12 orang responden bersamaan dengan 15%. Pekerjaan sebagai suri remah pula seramai 7 orang responden bersamaan dengan 9%, dan pekerjaan dalam bidang kesihatan dan yang tiada pekerjaan menunjukkan jumlah yang sama, iaitu 33 orang responden bersama dengan 4%. Pekerjaan sebagai jururuang, kerani dan mekanik juga mempunyai jumlah yang sama, iaitu sebanyak 2 orang bersama dengan 3%, dan akhir sekali seorang responden yang bekerja sebagai guru yang bersamaan dengan 1%. Jadual 5 dan graf 5 menunjukkan pendapatan responden. Daripada hasil kajian, seramai 59 orang bersamaan dengan 73.75% responden yang bergaji RM2,500 ke bawah. Sebanyak 18 responden bersamaan dengan 22.5% adalah mempunyai gaji yang di antara RM2,501 hingga RM3,169.
Seorang responden yang berpendapatan di antara RM3,170 hingga RM3,969. Akhir sekali, sebanyak 2 orang responden yang bersamaan dengan 2.50% yang berpendapatan RM3,970 dan ke atas. Soalan yang seterusnya, adakah pendapatan anda terjejas akibat COVID-19? Bagi soalan ini, seramai 47 orang responden bersetuju dengan soalan ini iaitu pendapatan mereka terjejas akibat COVID-19. Manakala sebanyak 33 orang responden yang tidak bersetuju dengan soalan ini iaitu bersama dengan 42%. Majoriti responden memilih untuk bersetuju dengan soalan ini kerana pendapatan mereka terjejas akibat COVID-19 kerana disebabkan oleh faktor diberhentikan kerja, dan terdapat juga responden terpaksa bekerja dalam sektor lain menyebabkan gaji mereka merosot berbanding pekerjaan sebelum ini. Soalan yang seterusnya, adakah anda sudah menerima suntikan lengkap vaksin COVID-19? Bagi soalan ini, sebanyak 78 responden bersetuju dengan soalan ini, manakala sebanyak 2 orang responden tidak bersetuju dengan soalan ini. Majoriti responden memilih untuk bersetuju dengan soalan ini iaitu mereka sudah menerima suntikan lengkap vaksin COVID-19 kerana kebanyakan responden berpendapat bahawa dengan adanya suntikan lengkap vaksin menyebabkan sistem imuniti badan mereka akan meningkat terhadap COVID-19. Dan dengan mendapat suntikan lengkap COVID-19 menyebabkan mereka dapat pergi ke pelbagai kawasan dan destinasi seperti mentas negeri, melancong, pergi ke tempat kerja dan sebagainya, serta dapat mengelakkan diri mereka daripada didenda jika tidak divaksin jika berada di luar kawasan kediaman mereka. Soalan yang seterusnya, adakah anda atau keluarga anda pernah dijangkiti COVID-19? Bagi soalan ini, sebanyak 20 responden menjawab ya bersamaan dengan 25%, manakala 60 responden menjawab tidak iaitu bersamaan dengan 75%. Bagi soalan ini, majoriti responden memilih untuk tidak bersetuju dengan soalan ini kerana kebanyakan responden tidak dijangkiti COVID-19 kerana mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, sama ada berada di tempat kerja atau di luar kawasan kediaman. Soalan yang seterusnya, adakah pembelian barangan secara dalam talian memudahkan urusan anda terutamanya pada waktu pandemik COVID-19? Bagi soalan ini, 21 responden sangat setuju dengan soalan ini iaitu bersamaan dengan 26.25%, dan sebanyak 52 orang responden setuju dengan soalan ini iaitu bersamaan dengan 65%, manakala sebanyak 7 orang responden tidak bersetuju dengan soalan ini iaitu bersamaan dengan 8.75%. Majoriti responden bersetuju dengan soalan ini kerana pembelian barangan secara dalam talian dapat mengelakkan atau kebarangkalan untuk mereka mendapat jangkitan COVID-19 akan rendah serta dapat menjimatkan masa. Soalan yang ke-10 iaitu, sebagai pengguna, adakah anda menjaga SOP ketika berada di pasaraya? Bagi soalan ini, sebanyak 76 orang responden menjawab ya iaitu bersamaan dengan 95%, dan 0 orang responden menjawab tidak, manakala 4 orang responden menjawab mungkin iaitu bersamaan dengan 5%. Bagi soalan ini, majoriti responden bersetuju dengan soalan itu iaitu menjaga SOP kita berada di pasaraya kerana mereka perlu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan bagi membendung COVID-19 dan merupakan langkah untuk mengelakkan dan mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan COVID-19. Responden juga perlu mematuhi SOP seperti memakai topeng muka, mengimbau suhu dan sebagainya. Jika mereka ingkar terhadap SOP ini menyebabkan sama akan dikenakan kepada pengguna yang tidak mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Soalan yang seterusnya,
Pernahkah anda memasuki sesebuah premis tanpa check-in MySejahtera? Bagi soalan ini, sebanyak 21 orang responden menjawab ya, iaitu bersamaan dengan 26.25%. Manakala 59 orang responden menjawab tidak, iaitu bersamaan dengan 73.75%. Bagi soalan ini, majoriti responden bersetuju dengan soalan ini, iaitu check-in MySejahtera sebelum memasuki premis kerana dengan mengimbas kod QR di sebuah premis menyebabkan jangkitan COVID-19 mudah dikesan dan dibendung melalui aplikasi ini. Berdasarkan jadual 12 dan graf 12, terdapat 52 orang responden yang bersamaan dengan 65% telah bersetuju dengan soalan ini, iaitu mereka memilih untuk membeli barangan secara atas talian. Dan seramai 28 orang responden yang bersamaan dengan 35% telah tidak bersetuju dengan soalan ini, iaitu mereka tidak memilih untuk membeli barangan secara atas talian. Majoritinya responden memilih untuk membeli barangan secara atas talian. 64 orang responden yang bersamaan dengan 80% telah bersetuju dengan soalan ini, iaitu mereka kehilangan pekerjaan semasa pandemik COVID-19. Dan seramai 16 orang responden yang bersamaan dengan 20% tidak bersetuju dengan soalan ini, iaitu mereka tidak kehilangan pekerjaan semasa pandemik COVID-19. Majoritinya responden bersetuju dengan soalan ini, iaitu mereka kehilangan pekerjaan semasa pandemik COVID-19. Berdasarkan jadual 14 dan graf 14, terdapat seramai 15 orang responden yang bersamaan dengan 18.7% bersetuju dengan soalan ini, iaitu terdapat kluster di tempat kerja. Dan cara mereka mengatasinya ialah kuarantin di rumah, patuhi SOP, menjalankan ujian COVID-19 sendiri di rumah sebagai langkah-langkah berjaga, dan mengadakan swab test setiap minggu dan bagi cuti kepada pekerja. Seramai 65 orang responden yang bersamaan dengan 81.3% tidak bersetuju yang tidak terdapat kluster di tempat kerja. Majoritinya responden tidak bersetuju yang tidak terdapat kluster di tempat kerja. Berdasarkan jadual dan graf 15, terdapat seramai 60 orang responden yang bersamaan dengan 75% tidak bersetuju dengan soalan ini, iaitu mereka tidak dapat bertahan dengan kenaikan harga barang. Dan seramai 13 orang responden bersamaan dengan 16.3% tidak bersetuju dengan soalan ini, iaitu mereka tidak dapat bertahan dengan kenaikan harga. Dan selebihnya 7 orang responden bersamaan dengan 8.7% mungkin dapat bertahan dengan kenaikan harga. Majoritinya responden tidak bersetuju dengan soalan ini, iaitu mereka tidak dapat bertahan dengan kenaikan harga. Berdasarkan jadual 16 dan graf 16, terdapat seramai 47 orang responden yang bersamaan dengan 58.7% bersetuju yang berlaku pembelian panik sehingga menyekalkan untuk membeli barang keperluan. Dan seramai 33 orang responden yang bersamaan dengan 41.3% tidak bersetuju yang berlaku pembelian panik sehingga menyekalkan untuk membeli barang keperluan. Dan majoritinya responden bersetuju yang berlaku pembelian panik sehingga menyukarkan untuk membeli barang keperluan. Berdasarkan jadual dan graf 17, terdapat seramai 65 orang responden yang bersamaan dengan 81.3% bersetuju bahawa pengendalian waktu operasi berniaga menyukarkan untuk mendapatkan barang keperluan. Dan seramai 15 orang responden yang bersamaan dengan 18.7% tidak bersetuju bahawa pengadaan waktu operasi berniaga menyukarkan untuk mendapatkan barang secara bebas. Majoritinya responden bersetuju yang pengadaan waktu operasi berniaga menyukarkan untuk mendapatkan barangan secara bebas. Bagi soalan mudah untuk keluar membeli barangan, didapati bahawa 17 orang responden telah bersetuju manakala 63 responden lagi tidak bersetuju. Secara majoritinya, responden telah memilih tidak bersetuju dengan soalan ini. Ini kerana semasa berlakunya pandemik COVID-19,
kerajaan telah menetapkan Perintah Kawalan Pergerakan yang hanya menggunakan 1 atau 2 orang sahaja daripada setiap rumah untuk keluar membeli barangan. Jadi ini sedikit menyukarkan pengguna dalam membeli barangan. Soalan seterusnya, adakah kerajaan perlu mengetatkan SOP yang sedia ada? Bagi soalan ini, seramai 57 orang responden telah memilih bersetuju, 5 orang memilih tidak bersetuju, manakala 18 orang telah memilih tidak pasti bagi soalan ini. Secara majoritinya, responden telah memilih supaya kerajaan mengetatkan SOP yang sedia ada. Ini kerana sesetengah pengguna tidak mengambil serius terhadap prosedur SOP yang dilakukan. Jadi, dengan pengetatan SOP, pengguna akan menjadi lebih berhati-hati serta mereka akan lebih peka terhadap keadaan sekeliling mereka. Soalan yang berikutnya, adakah barangan subsidi berkurangan sewaktu berlakunya pandemik COVID-19? Bagi soalan ini, seramai 59 orang responden telah bersetuju, manakala 21 orang lagi tidak bersetuju. Secara majoriti, responden telah bersetuju bahawa barangan subsidi berkurangan sewaktu berlakunya pandemik COVID-19. Ini kerana terdapat beberapa pengguna yang tidak bertanggungjawab yang mengambil kesempatan semasa kerajaan memberikan bantuan, seperti terdapat beberapa pengguna yang sanggup untuk tidak mengenal satu sama lain semata-mata untuk membeli minyak paket melebihi daripada jumlah yang sepatutnya. Soalan seterusnya, adakah pengguna perlu melakukan penjimatan perbelanjaan selepas berlakunya pandemik COVID-19? Bagi soalan ini, seramai 72 orang responden telah bersetuju, manakala 8 lagi tidak bersetuju. Secara majoritinya, responden telah memilih untuk bersetuju dengan soalan ini. Ini kerana sewaktu berlakunya pandemik COVID-19, terdapat beberapa pengguna yang telah kehilangan kerja ataupun pendapatannya telah terjejas, menyebabkan mereka perlu melakukan penjimatan bagi memastikan mereka dapat menangani kos sara hidup mereka. Soalan seterusnya, adakah kaedah pembelian e-dagang lebih selamat dan mudah? Bagi soalan ini, seramai 70 orang responden telah bersetuju, manakala 10 orang lagi tidak bersetuju. Secara majoritinya, responden telah memilih untuk bersetuju dengan soalan ini. Ini kerana kaedah pembelian e-dagang tidak memerlukan seseorang itu untuk melakukan pembelian secara bersemuka. Hal ini justru dapat mengelakkan berlakunya risiko jangkitan COVID-19. Mereka juga boleh melakukan pembelian di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Soalan yang terakhir, adakah penjualan secara atas talian lebih murah berbanding penjualan secara bersemuka? Bagi soalan ini, seramai 65 orang responden telah bersetuju, manakala 15 orang lagi tidak bersetuju. Secara majoritinya, mereka telah bersetuju dengan soalan ini. Hal ini adalah benar kerana sekiranya seseorang pengguna ingin melakukan pembelian secara bukal, mereka tidak perlu menambahkan kos kerana pembelian mereka adalah di bawah satu kos penghantaran yang sama. Selain itu, pembelian secara atas talian juga menawarkan lebih banyak pilihan kepada pengguna sehingga mereka boleh memilih barangan yang baik serta murah berbanding dengan penjualan secara bersemuka. Berdasarkan soal sidik yang telah dijalankan terhadap pengguna, didapati bahawa COVID-19 ini amat membimbangkan pengguna dalam meneruskan kelangsungan hidup. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak kerajaan telah melaksanakan beberapa perintah kawalan pergerakan bagi memastikan keselamatan rakyat terjamin. Malah, pengguna berasa terbeban dalam menghadapi situasi ini kerana sukar untuk mereka keluar bagi mendapatkan bekalan makanan. Situasi ini telah mendatangkan impak yang negatif terhadap pendapatan mereka kerana sektor ekonomi tidak dapat dijalankan hingga menyebabkan sesetengahnya diberhentikan kerja ataupun dikurangkan amaun pendapatan mereka. Tidak dinafikan juga terdapat beberapa perkara positif yang telah diperolehi, iaitu pengenalan tentang dunia e-dagang terhadap pengguna. Melalui penggunaan e-dagang ini, pengguna tidak lagi perlu untuk keluar rumah bagi mendapatkan barang keperluan. Malah, barangan di atas talian ini harganya jauh lebih murah berbanding dengan pasaran dan ini akan menjimatkan perbelanjaan. Hal ini akan lebih menyenangkan pengguna, namun pengguna juga diingatkan untuk sentiasa menjaga keselamatan dengan memastikan bahawa setiap barangan yang diterima bebas daripada kuman dan pengguna hendaklah kerap membasuh tangan. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab masing-masing dalam memainkan peranan penting
dalam memastikan diri kita selamat dari pandemik ini dan diharapkan pandemik COVID-19 ini akan berakhir dengan segera.